kita nak cerita tentang jam. Mana jam itu? Bicara tentang dia. Ada dulu baru kita boleh bicarakan. Satu. Qidam baqa' mukhalafatuhu ta'lil hawadith. Apa function dia dengan ini? Kaitannya sangat rapat. Malam tadi saya sebut, tapi rasa tak apa nak dapat tangkap semalam. Kenapa? Sebab, cuba lihat. Qidam baqa' mukhalafatuhu ta'lil hawadith qiyamuhu binafsi. Benda tu ada tak? Benda tu ada tak pada zat? Tak ada pada zat. Tapi ada tak pada akal? Ada. Oleh kerana itu, benda ini, sifat lima ini namanya sifat salbiyah, menafikan sesuatu yang tidak layak bagi zat, tidak layak bagi sifat. Lihat, zat ini, zat Allah itu wujud. Zat Allah itu wujud. Ini walaupun sifat, tetapi ini khilaf ulama. Apakah dia sifat pada dirinya ataupun sifat yang menumpang pada diri? Itu khilaf ulama. Tapi coba lihat, wujudnya Allah itu ada mulakah wujudnya Allah? Kalau siapa yang mengatakan ada mulanya, maka dijawab. Siapa? Inilah kumpulan ni tadi. Kumpulan salbiyah ni. Ini kira macam penjaga, pengawal. Dulu pernah juga saya gunakan perkataan antivirus. Antivirus bagi nampak kita sekarang ni. Bagi nampak, tapi itu sebenarnya tak layak bagi Allah. Tapi bagi nampak sahaja. Qidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamuhu binafsi. Tugasnya apa? Tugas, never say something that is opposite what Allah possesses. Jangan cerita benda yang tak layak bagi Allah. Sebab itu, bila dikatakan wujud Allah itu ada permulaan, mari penglima lima orang ini, Qidam mengatakan tidak, sebab Allah ada tanpa permulaan. Nampak Allah itu akan perish, akan musnah. Dijawab oleh baqa', tidak. Allah itu kekal selama-lamanya. Adanya Allah itu like human being, seperti manusia, seperti makhluk. Dijawab tidak, sebab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah itu ada yang mengadakan Allah before the existence of Allah. Allah the one, someone who exists Allah. Dijawab tidak, sebab qiyamuhu binafsihi. Adanya Allah itu banyakkah? Dah Allah satu ya. Awak wahdaniyah. Nampak tak peranan salbiyah? Sebab tu orang nama salbiyah bahaya. Mohon maaf siapa yang nama salbiyah tu bagi nama nur salbiyah. Neutralizekan dia. Salbiyah negatif, nur yang negatif, supaya dia berfungsi macam ini. Ni nampak macam salbiyah ni, kalau terjemah bahasa moden, negatif. Negatif ni. Macam mana Allah bersifat dengan sifat negatif? Tidak. Bukan sifat itu negatif. Fungsinya menegatifkan yang tidak negatif. Macam mana? Menegatifkan yang menegatif. Bingung juga saya pun dengan bahasa tu. Menafikan sesuatu tidak layak bagi zat Allah. Selesai zat, selesai. Sekarang kita masuk sifat. Saya selalu ulang supaya benda ni kekal dalam ingatan kita. Bila sebut sifat Allah yang sebenar-benarnya, sifat tu apa? Yang 7 ni hafal dia. Ini penting. Kalau kita faham ini, boleh khatam sekejap lagi terus bagi ijazah. Sebab ni penting ini. Yang lain senang kita faham. Yang sifat Nabi, Rasul, hari kiamat tu senang kita faham. Yang ini tak. Tapi yang ini siapa yang faham molek, elok, subhanallah. Dia seumpama cahaya matahari. Ada orang Kelantan ke kat sini? Ada orang Kelantan sini? Tak ada cerita tentang orang Kelantan ni, tapi tak payah, masa tak cukup. Nak cerita juga ke? Tak apa tu kemudian. Taib. Yang dikatakan sifat Allah yang sebenar-benarnya itu adalah sifat ma'ani. Ulang balik, kerana dia tetap ada pada zat Allah. Macam mana nak melekatkan sifat itu kepada zat Allah? Inilah datangnya sifat maknawiyah. Kalau terjemah mudah-mudah, ini seperti gam. Benda tu nak lekat pada sesuatu, dia kena ada gam. Gam itu namanya apa? Maknawiyah. Baru lekat molek. Tapi tak ada gam pun okey juga, tapi tak apa nak melekat. Dia melekat molek. Ni bahasa Tuan Guru Haji Saleh saya pakai ni. Dia seperti gam, melekatkan hak ni. Taib. Ni kita tak payah bicarakan lagi, sebab fungsinya nak melekat, nak kejap molek, supaya kuat akan pegangan kita. Ini sekarang cuba lihat macam mana fungsi salbiyah pada yang ini pula. Kan menafikan zat sudah selesai.
menafikan sesuatu yang tidak layak bagi sifat Allah. Ketika nanti kita berbicara tentang qudrah, kuasanya Allah, ada orang mengatakan kuasa Allah tu baru sekarang, kuasa Allah ni sebelum tak ada kuasa lagi. Mari lagi penglima yang namanya Qidam. Qidam kata dak, Allah telah berkuasa, sebelum itu Allah sudah berkuasa. Tidak ada permulaan bagi sifat qudrah Allah ini. Karena itu kuasanya Allah sejak dahulu lagi. Mari orang lain pula kata kuasanya Allah lah ni lah, nanti nanti panjang-panjang masa nanti akhir-akhir nanti habis lenyaplah kuasanya Allah. Tidak, kata baqa. Kuasanya Allah itu berkekalan sampai bila-bila. Sampai bila? Sampai bila-bila? Sampai bila? Sampai bila-bila? Tak habis-habis. Kita berkuasa, gajah berkuasa, jin berkuasa. Samakah dengan kuasanya Allah? Mari yang namanya mukhalafah. Tidak sama, sebab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Kuasa Allah tu ada ke yang injek bagi kuasa ke, bagi kuat, power sikit ke? Jawab tidak. Qiyamuhu binafsihi. Kuasa Allah menjadikan kita ni berbilai-bilai ke, banyak ke kuasanya itu? Dia jawab tidak. Wahdaniyah. Bolehlah. Yang ni buat sendirilah yang ni. Kalau saya buat habis nanti waktu duha. Kita berhenti pukul 9 katanya sana. Pukul 9. Iradah pun sama juga, bagi nampak. Kalau tuan-tuan puan-puan nampak sekarang ni, saya sangat suka hati. Sebab benda ni sangat penting. Nanti ambil yang ni photostat yang ini. Ambil photostat. Bagi nampak. Kalau kita tak salin photostat dia ataupun tangkap dengan kamera itu, ingat sampai bila-bila ini. Satu lagi, baru akidah kita kemas. Jangan kita duk ingat lagi, pening saya. Sebab itulah man lam yadhuq lam yadri. Siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Budu tu budu. Bagi orang Kelantan, budunya tak ada lah yang sesedap budu. Saya hamba kalau tak ada budu makan tak sah. Maaf Ustaz Zawawi, Ustaz ni dah. Kalau dia mau makan tak ada budu tak sah. Wajib ada budu. Sebab apa? Sebab dia dah rasa lagu mana sedap budu itu. Hamba boleh kacak sikit ni pasal budu. Dulunya kita pergi Kelantan, Lepas pagi-pagi tu dia hidang lah. Makanan pagi tu hamba tengok benda tu sedap. Kau colek kau sedap, kau colek kau sedap. Nambah sedap dia. Jadi kita pun tak ada apa, sedap sambal ni. Lepas tu duduk di ruang tamunya. Lepas tu mari tu rumah. Ustaz ketahuilah bahawasanya, apa pula ni? Ustaz makan tadi itulah namanya budu. Allah kata, macam mana nak membersihkan najis itu? Tak ada lah tu bahasa kasar sangat. Dah masuk dalam ni. Siapa kalau ni boleh kacak? Kan hak tu. Ya, hamba nak cerita tadi orang Kelantannya. Cerita dia macam ni, Haji. Orang Kelantan tu dia pergi ke hospital. Pergi ke hospital, lama menunggu 1 jam menunggu, panjang queue kan. Lepas tu mai ada potong queue. Siapa tak marah tak adik kalau ada potong queue kita dah. Lama kita. Lepas tu mai dia potong, kata pegawai hospital tu orang Kelantan juga. Sobar. Sobar ke apanya, kita lama dah tunggu ni. Dah. Tu dia murih marah. Sobar. Ni kecemasan ni. Kecemasan kau, sila. Hamba kecemasan ni. Dia dah ingat kecemasan tadi tu kencing masam. Dia pergi ke hospital ni kerana kencing manis. Lagu tu ke? Tu benar dia. Sila dah. Hamba kencing manis je. Dia ke tahap kencing masam. Tu lagi dia. Tu kata bahasa Kelantan dia unik, bahasa Kelantan ni. Ada lagi ada ustaz tu Makjah, dia pergi ke pasar kelab malam. Dia pergi kelab malam tu bukan nak clubbing, tapi dia nak buat operasi lah. Bila dia mai situ dengan pakaian tak ada kopiah, tak ada apa ni, mai seorang budak perempuan. Abang nak minum apa bang? Standard KL. Abang nak minum apa bang? Dia orang Kelantan lah. Lagu tu ke? Macam tu. Tak apa.
Kau nak kasbek? Kau nak kasbek? Dia sebut gitu je. Budak perempuan tu bawa air arak Carlsberg dengan ustaz. Air botol Carlsberg tu. Hei, ni tak buat apa aja. Bukan abang kau order tadi Carlsberg. Sebenarnya dia bukan order tu Carlsberg tu. Dia order apa, Suhaib? Dia sebenarnya nak sebut kalau saya nak, saya sebut. Ya. Dia nak sebut. Dia nak sebut kalau saya nak, saya sebut. Dalam bahasa Kelantannya, kalau kahwin nak, kahwin sebut. Sebut tu. Kalau kahwin nak, kahwin sebut. Oleh kerana dia cakap laju, kau nak kasbek lalu mari. Itulah bahasa. Nah, jaga-jagalah. Supaya orang Terengganu dia pergi dekat rumah orang Negeri Sembilan. Dia kenyang dah, dia tu. Jadi bila orang tu nak bubuh nasi kat dia kata tak payah, tak emboh. Dia ingat tambah lagi. Tambah lagi. Tambah. Hak ni jangan lupa ni. Tambah juga. Hak ni jangan lupa ni. Kalau adik kakak semua boleh faham yang ini, saya rasa suka dah ini. Inilah intipati dalam pengajian sifat 20. Yang lain-lain tu adalah untuk memperdalamkan sahaja. Nah, memperdalamkan tu pun silap dari segi nahwu bahasa Arab, bahasa Melayu ni, sebab saya pernah ditegur cikgu waktu tingkatan 4 itu dulu. Ali memperdalamkan sungai di belakang rumahnya. Dia tak boleh. Dalam bahasa Melayu bila tak boleh an kat belakang tu nah. Mengaji juga kita pun. Jadi ininya bila disebut sifat Allah, sebenar-benarnya sifat yang ada melekat pada zat Allah hanyalah sifat yang 7 itu, namanya sifat ma'ani. Oleh kerana sifat itu memang ada sungguh lah. Sebab itu disebut wujudi. Karena dia tetap ada pada zat Allah, yang lain tidak tetap, maka disebut subuti. Bila orang kata sifat subuti, itulah dia sifat wujudi, itulah dia sifat ma'ani. Adapun yang lain-lain ini tak ada sifat itu, tapi boleh difikirkan dalam akal fikiran kita. Yang 7 ini kalau Allah nak buka kasyaf kita nampak ni pada zat Allah. Kalau nak dibuka, tapi tidaklah. Kalau Allah nak buka, boleh dengan panca indera, tapi panca indera bukan dari sekarang ni. Panca indera yang seperti Allah bantu Nabi Musa dengan 1000 pendengaran, dengan 1000 penglihatan, boleh. Kalau Allah nak bagi, seperti mana Nabi Musa mendengar akan kalam Allah. Allah kan berbicara, kalam Allah didengar oleh Nabi Musa. Mana mungkin makhluk mendengar perbicaraannya Allah, tapi dengan fadilat kurniaan daripada Allah dapat Nabi Musa mendengar. Itu pun setelah dibantu dengan pemberian 10.000 pendengaran yang halus-halus. 10.000 akan lidah yang halus-halus dapat Nabi Musa menjawab. Kalau tidak. Itu dahsyat ini. Jadi hafal ini yang penting. Hafal sifat ma'ani, kemudian hafal sifat salbiyah, supaya nanti orang kalau tidak mengaji 2 sifat ini terutamanya salbiyah, nanti akan membawa kepada menetapkan akan tempat bagi Allah tahayyuz, akan mengatakan Allah ada anggota badan tajsim, akan mengatakan Allah resemble, serupa dengan makhluk, tashbih. Jaga-jaga perkara itu. 3 benda ini jangan sekali dalam ada hidup kita. Pertama, tashbih. Yang kedua, tajsim. Lebih terperinci lagi, tahayyuz. Di sini tahayyuz. Inilah tujuan kita mengaji sifat ini, supaya kita jangan mentajsimkan Allah, tajsim jisim. Jangan katakan Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada kepala, ada mata, apa semua. Jangan itu. Sebab itu jisim, anggota itu. Jangan. Kemudian tashbih, mengatakan Allah di atas bawah, Allah turun setiap pagi,
1/3 malam yang akhir, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun daripada arasy ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir. Ini tidak makul, ini ghair makgul, tidak terfikir kita begitu. Kenapa? Yang dikatakan malam itu adalah rotation setiap malam, Kalau begitu, bila Allah nak naik balik dekat arasy-Nya, dia sama ada dua. Arasy itu makhluk yang paling besar sekali. Kalau orang tanya kita makhluk paling besar apa? Arasy. Jangan kata gajah. Gajah tu untuk anak-anak tadika. Sebab cikgu pernah tanya dengan budak tadika, apa binatang mula dengan huruf G? Budak tu jawab apa? Agak-agak G. Gajah. Sebab dia tengok makhluk paling besar tu gajah. Jadi cikgu bagus budak ni. Cikgu tanya lagi, kalau yang mula dengan huruf D, binatang apa mula dengan huruf D? Budak tu jawab apa? 2 ekor gajah. Tadi cikgu ingat dinosaur ataupun donkey ke. Cikgu kontrol, tapi nak mainkan saya ni, nampak budak ni. Hang naik atas kerusi. Cikgu ni pun cepat sangat temperature dia nak. Dia pula suka tanya, tuan, apa binatang mula dengan huruf M? Yang lain tengok kawan naik atas kerusi, semua takut jawab, takut naik atas meja, kena hukum. Akhirnya senyap, dia jawab, mungkin gajah. Astaghfirullahalazim. Suka gajah budak ni nampaknya. Cikgu ketika itu Abang Haji marah sangat. Hang pi keluar. Sian dengan budak kecil buat beg besar, pi keluar. Tapi dia tunggu kat depan pintu lah, pintu tak bertutup. Cikgu pun tanya lagi. Cikgu ni suka tanya, apa binatang mula dengan huruf J? Budak-budak tengok kawan kena keluar, takut kena perambat lagi. Senyap. Akhirnya dia tolong jawab, jangan gajah. Astagfirullahaladzim. Cikgu ni mengajar, marah sangat-sangat, pergi kat pintu ni, dam, sliding door, dam, pintu kunci, mangga. Cikgu pun tengok masa, now it's time to rest, so we have few minutes more, so I want to ask you one question more, then you can go. Tutup pintu, tutup semua tingkap, jangan dijawab lagi. Soalan cikgu last, apa cikgu cakap senyap je, takut dia jawab, sebab dia bijak sangat mengaji. Cikgu kata, jangan bagi tahu kat dia lagu ni sebab lagu ni dia dengar. Apa binatang lagi, cikgu ni suka buat binatang, tu yang dia jadi kena. Apa binatang mula dengan huruf K? Seorang tak jawab. Tiba-tiba ada suara kat luar, confirm gajah. Ni 2 kali dah jatuh ni. Kali ketiga terus berhenti. Ni 2 kali dah jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi ingatkan kita ini ingat elok-elok sebelum kita minum pagi, sebab tajuk lepas ni insya-Allah mudah. Kita mururul kiram saja soal lepas ni mudah insya-Allah. Jadi ingat, apabila dikatakan Allah bersifat dengan sifat yang wajib, yang sebenar-benarnya yang ada pada Allah hanyalah sifat ma'ani ini. Adapun sifat nafsiyah, sifat sabiyah dan sifat ma'nawiyah itu tak ada pada zat Allah. Itu ada dalam fikiran kita untuk melengkapkan adanya Allah itu dengan kemahakuasaannya. Maka ini disebut amrun i'tibari, dengan akal sahaja, dengan fikiran sahaja. Dengan akal dan dengan fikiran sahaja. Oleh kerana itu, apa fungsi mereka itu? Memang ada fungsinya. Fungsi sifat nafsiyah untuk membenarkan semua ini. Kalau ada wujud Allah ada, barulah ada sifat ini. Kalau Allah tak ada, macam mana nak bersifat dengan sifat itu? Satu. Apa fungsi salbiyah ini? Fungsinya ialah apa sahaja orang nak menyamakan makhluk dengan Allah, mari 5/5 ini akan menafikannya. Dan apa fungsi sifat
Maknawiyah, dia melekatkan bagi kejap elok. Memang betul-betul keadaan Allah itu qudrah, betul-betul keadaan Allah itu ada kehendak, dan seterusnya. Nah, satu lagi, kita berbicara tentang ta'alluq. Ta'alluq tu maksudnya apa? Kerja. Ta'alluq, apa maksud ta'alluq? Kita bagi bahasa mudah-mudah, apa kerja, apa tugas, apa fungsi setelah ada sifat. Setelah ada sifat. Nota saya ini mungkin berbeza sedikit dengan nota-nota yang guru-guru lama ataupun cara-cara lama, sebab saya berusaha untuk memahamkan tauhid kepada orang zaman moden, tetapi tetap tidak lari daripada manhaj ulama-ulama pondok, ulama-ulama lama kita, tapi cara penyampaian sahaja berbeza. Sebab itu kadang-kadang di sini saya pernah sebut ini seperti antivirus, sebenarnya tidak sesuai, tapi nak mendekatkan orang kepada makna ini. Saya tahu ramai orang tak faham sifat 20 ni, tapi kita nak memahamkannya, sebab dalam tauhid yang penting bukan hafal. Dalam tauhid sifat 20 yang penting apa? Penting faham. Kenapa penting faham? Bila faham tu ada, baru kita yakin beriman. Kalau tidak, kita sendiri jadi gundah gelana. Sebab itulah orang banyak belajar sifat dan belajar tauhid tiga itu, rububiyah, uluhiyah dengan asma was sifat. Walhal kalau nak bicara tentang itu, wahdaniyah sudah cukup. Mana wahdaniyah? Wahdaniyah sudah cukup. Di sini sudah menceritakan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma dan sifat. Dekat sini cukup wahdaniyah sahaja. Sebab Allah tidak serupa dengan yang lain, satu ketunggalannya. Nanti kita bicarakan itu. Sebenarnya tauhid tiga itu kecil sangat, ini sangat besar. Sebab itu ulama kita wajibkan belajar sifat 20 ini supaya kita kenal Allah. Dalil yang paling kuat apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Macam mana nak kenal Allah? Nak kenal Allah dengan cara sifat ini, dengan cara zat dan dengan cara af'al Allah. Macam mana nak tahu zat kalau kita menyerupakan Allah dengan yang baharu, berketul dan bertempat dan sebagainya? Kembali juga belajar sifat. Bagaimana nak tahu af'al Allah kalau kita katakan banyak sekali kudrahnya Allah? Tidak, tetap juga kembali kepada sifat 20. Itulah kenapa disebut sifat 20 terlalu famous sangat dan wajib kita ketahui. Itulah cara pendekatan saya, sementing kita faham. Nanti kalau kita berbicara tentang ini, kita nampak biar tahu, jangan tak tahu. Jadinya sifat ini ta'alluq. Oleh kerana sifat yang betul-betul ada pada Allah cuma 7 ini tadi, hanya 7 ini sahaja yang ta'alluq. Wujud tidak ada ta'alluq. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, tak ada ta'alluq. Yang ta'alluqnya cuma 7 ini. Tinggal lagi kata ulama, walaupun 7 ini ada ta'alluqnya, ada fungsinya, ada kerjanya. Contoh, qudrah ini, sifat ni namanya sifat pekuasa. Dengan sifat itu, tugas pekuasa itu menjadikan, mematikan, mengadakan, meniadakan. Itu adalah tugas bagi qudrah. Iradah ini sifatnya berkehendak. Dengan kehendak itu, apa tugasnya? Allah mengkehendaki kamu menjadi lelaki, jadilah lelaki. Allah menjadikan kamu kaya, kehendak Allah, jadilah kamu. Jadi itu menjadi bekas. Bekas itu maksudnya ada kesannya. Sebab itu dua ta'alluq ini disebut ta'alluq ta'thiri. Nanti kita lihat pukul 9 nanti. Taib. Iradah ini pun ada ta'alluq, ada fungsi. Ini ada fungsi, ada fungsi. Adanya sifat, maka adanya ta'alluq. Adanya sifat, adanya ta'alluq. Kecuali sifat haya. Satu sahaja. Ini betul haya ni. Sifat ini sahaja yang tidak ada ta'alluq, tak ada fungsi dia. Fungsinya satu sahaja, tapi tidak disebut ta'alluq. Dia bukan bertugas, tapi dia membenarkan. Mengesahkan, ni bahasa Jawi lama, mengesahkan. Ada sifat hayah, sah ada qudrah, sah ada iradah. Kalau Allah tidak hidup, macam mana ini nak disahkan? Tetapi dia tidak ada ta'alluq. Apa kerja dia? Tak ada kerja. Dia cuma mengesahkan, membenarkan sahaja. Boleh
Diulanglah, ulang ini, nanti dia kejap elok. Nanti bacalah kitab besar kecil, kalau faham rumus ini, insya-Allah jadi mudah. Bila disebut amrun i'tibari, lepas ni kita tak risau dah. Amrun i'tibari, benda itu ada tetapi bukannya lekat pada zat. Yang kita cerita ni zat ke sifat ni? Yang kita cerita ni zat ke sifat? Ni ada sifat ini. Ini tulis sifat. Tengok nah. SIC-FAT, sifat. Sifat. Kita sekarang berbicara tentang sifat. Kerana itu, saya tidak katakan di sini qadirun. Ini last ni sebelum kita minum. Tidak kita katakan sifat Allah itu qadirun, tetapi kaunuhu qadirun. Kaunuhu, keadaannya, sifatnya boleh juga disebut keadaannya, sifatnya. Sebab itu kalau ada kitab-kitab sifat 20 yang mengatakan sifat Allah yang ke-14 qadirun, ke-15 muridun, ke-16 alimun, itu tidak tepat. Kenapa? Sebab kalau disebut qadirun, qadirun ini adalah isim apa ni? Isim fa'il. Bila isim fa'il itu adalah benda. Kita bukan cerita bab benda, kita cerita bab sifat. Sifat itu mungkin dengan sifat ini ataupun keadaan. Keadaan ini bukan benda, tapi dia adalah sifat. Sebab itu ditambah keadaan Allah yang berkuasa, keadaan Allah yang berkehendak. Baik. Setakat ini dulu. Tapi ada lagi masa tu, saya ambilkan dulu Kalau tuan-tuan boleh fahami ini dengan elok, perbicaraan tentang sifat 20 selepas ini lebih lagi jadi mudah. Mudah-mudahan sajalah. Saya pun sebenarnya